Baiklah, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan. Hari ni live stream kita lain macam sikit sebab kita live di hujung minggu, sebab kita nak bagi ruang kepada a legend tetamu yang kita jemput hari ni, special slot hujung minggu. Of course, untuk segmen yang paling banyak ditonton di CTC FM tak lain tak bukan segmen Inilah Ceritaku, di mana kita menampilkan individu-individu yang terkemuka dalam industri financial instrument trading di Malaysia untuk kita dengar kisah mereka, cerita mereka untuk dijadikan inspirasi, pengajaran, panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, of course jangan lupa untuk subscribe ke channel CTC FM, like video ini dan share kepada rakan-rakan anda. Simple je, pergi dekat button bawah ni, klik button share, copy link dan paste dekat mana-mana social media anda. Tak kisahlah dekat Facebook ke, kat grup WhatsApp ke, dekat Instagram ke. Semoga daripada perkongsian anda, daripada share anda tu, kita dapat reach lebih ramai lagi orang di luar sana, lebih ramai lagi boleh mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, of course saya rasa ramai dah menanti di ruangan komen kita, bertubi-tubi komen keluar sebab tetamu yang kita jemput pada hari ini sangat menarik guys untuk kita dengarkan kisah dia. Of course saya perkenalkan tetamu jemputan kita hari ini, Cikgu Omar Ali. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Akhirnya sampai ke konti CTC FM Ya, lama tu. Tapi yang dekat lokasi baru ni Cikgu dah pernah sampai ke belum? Belum pernah hari ini, Belum first pernah. time. Yang lama dulu adalah sekali dua kan. Yang dekat Cyberjaya kan. Cyberjaya. Kalau korang rajin-rajin korek, boleh jumpa lah beberapa segmen kita dengan Cikgu Omar Ali sebelum ni. Saya rasa ramai yang begitu teruja nak dengarkan kisah Cikgu Omar. Boleh tinggalkan soalan korang dekat ruangan komen. Mana yang saya rasa menarik, saya akan pilih dan kita tanyakanlah kepada Cikgu Omar Ali. So tinggalkanlah soalan-soalan anda ataupun ucapan anda kepada Cikgu di ruangan komen. Jadi Cikgu sudah bersedia untuk perkongsian hari ini Cikgu? InsyaAllah Cikgu. Okey Cikgu, saya suka nak start segmen dengan orang kata pengenalan ringkas. Cikgu boleh introduce diri Cikgu secara ringkas lah untuk audiens kita. Okey, saya bermula mengenali financial market ni pada penghujung tahun 1980-an lah. Bermulanya tahun 88 lah lebih exact kan. So masa tu kat Malaysia pun tak ada internet lagi. Tak ada lagi. Jauh lagi ya. Yang ada dulu pun orang kata apa, broker-broker banyak dari Hong Kong. Masa tu nak trade kena pergi ke office dia orang, trade di situ kan. Broker dari Hong Kong buka office kat Kuala Lumpur. Office kat Kuala Lumpur banyak dulu, macam-macam broker ada. Dan Cikgu sempat merasa pengalaman sempat merasa pengalaman tu. Lepas tu trade masa tu pun chart pun tak ada. Just a figure, open, high, low, close daily. Sebab tu satu masa tu saya dalam trading, saya banyak buat chart sendiri, lukis secara manual. Semua mostly yang kita trade tu semua lukis. Wah. Lukis. So Cikgu dapat input harga, tu Cikgu lukis chart Cikgu sendiri. Input daily. Semalam punya open, high, low, close, plot untuk hari ni punya trade tu. Main dalam range tu lah. Kalau market breakout, maknanya breakout lah. Kita nak kena tengok support resistance tu kan. Dulu kan macam sekarang. Sekarang MT4 semuanya ada kan. Semuanya mudah. Real time Cikgu Itu kena ada inisiatif lah. Maknanya kita kena berusaha lebih lah dengan orang kata apa, komunikasi dulu dan sekarang ni jauh berbeza je. Maknanya orang dulu, sebab tu dia orang panggil otai. Kena rajin. Itu je. Kalau tak rajin tak dapat je Cikgu. Tak dapat. Nak trade pun susah masa tu. Tapi pada ketika itu, orang Malaysia memang ramai lah buat apa yang Cikgu buat ni, ataupun boleh kira pakai jari Cikgu? Ramai juga sebab dia open untuk individu yang mana nak trade, buka akaun sendiri kat situ. So maknanya kita tak trade akaun orang. Kan? Tak ada klien yang orang kata apa, kita nak pergi cari mana-mana institusi ke ataupun individu untuk melabur kita kan. Selalunya
kita trade account sendiri lah juga macam sekarang dah kan. Ada yang investor besar tu pun ada, bukan tak ada, tapi jarang. Dia orang lebih prefer kepada masa tu stock market kan. Yang waktu cikgu get into 80-an tu dah instrumen currency cikgu? Currency. Oh, cikgu tak start daripada stock? Tak. Saya belajar kebanyakan daripada currency. Memang dah sebati hari cikgu. Ya, lama sangat. Lama sangat Okay. Ramai yang join kita punya live pada hari ni. Saya bacakan sikit lah secara general. Kita ada Amin King katanya Assalamualaikum. Salahuddin Al-Helmi, live yang dinanti-nantikan. Ada Grandmaster. Kita ada FSR katanya mantap. Kita ada Luke J, akhirnya Cikgu Omar. Isi katanya tak sabar nak tengok Sifu kat CTC once again. Ni dah ada ni, nak once again lagi. Macam-macam korang ni. So lagi sekali jangan lupa untuk tinggalkan apa-apa saja soalan korang dekat ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Okay. Alright cikgu, pada ketika tu apa sebenarnya yang mendorong cikgu untuk get into kata financial market? Okay, saya melihat dari satu sudut, orang kata apa, walaupun zaman tu komunikasi tak semacam ataupun tak sehebat sekarang, tapi di situ ada satu peluang saya nampak di mana kita boleh orang kata apa, organize systematic keuangan kita sendiri. Maknanya kita tak berharap pada orang lain yang tolong trade. Contoh kalau kita di stock market, kita perlukan reminder, kita buka account reminder kan, reminder yang perlu trade. Tapi dengan melalui apa yang disediakan platform di office yang grup yang dulu Hong Kong apa semua tu, kita trade sendiri. Maknanya kita yang manage everything, apa yang kita nak, apa yang boleh kita control, kita punya risk secara sendiri. Dan saya sangat memang amat berminat orang cakap dengan dalam bidang financial ni dari dulu sampai ke saat ini. Itu yang membuat saya rasa boleh statik lama dalam bidang financial ni. So memang minat tu dulu sampai sekarang tak goyang lah cikgu. Tak goyang. Tak ada rasa tertarik nak pergi kerja lain ke, tak ada Tak ada. So apa yang saya faham daripada yang cikgu cakap tadi tu, untuk currency dia sama macam sekarang, which is kalau kita trade pun daripada platform kita sendiri deposit, kita sendiri trade, cuma beza dia dulu tak ada kemudahan. Tak ada. Kurang lah. Jadi perubahan daripada orang kata agak sukar ketika tu kena pergi office, lepas tu nak pergi, dah masuk zaman internet. Cikgu boleh ceritakan sikit tak macam mana perjalanan tu? Okey, perjalanan tu selepas satu masa tu awal 90-an tu saya berada di luar negara. Bekerja dalam bidang financial jugalah. Di luar, lepas tu orang kata apa, bertahan sampai 5-6 tahun juga di dalam bidang yang sama, financial instrument ni semua. Di situ pendedahan yang sangat luar biasa. Sebab semua jenis instrumen ada. Jadi kita boleh trade apa saja. So selepas 5 tahun saya balik sini tengok masih internet kita masih masa tu yang saya outdated lah maknanya kan. So kita baru nak bermula 90-an tu yang ada satu internet, tak salah saya jaring lah, yang dialing lah kan. Masa tu lah baru tengok ada sedikit sebanyak orang dah mula trade melalui orang kata apa, internet. Lepas tu agak lama juga tengok baru ada muka buku. Ada dah 2010 ke atas. Masa tu kan tadi saya cuba membaca, tengok daripada orang-orang komen, daripada apa keluhan-keluhan trader-trader dalam orang kata apa, grup-grup financial market ni kan. Jadi saya rasa pengalaman saya tu dah lama. Maknanya saya boleh simpulkan untuk mencari satu kaedah di mana boleh saya membantu orang ramai. Situlah tercetusnya pengkajian tentang penggunaan indikator. Bermula dengan Bollinger Band. Saya study Bollinger Band lama. Macam mana nak tengok reaksi pergerakan market dengan Bollinger Band ni
disatukan dengan candle kan. So masa tu baru tengok. Kaji, lepas tu tambah dengan MA, dari satu ke satu sehinggalah menjumpa satu ketepatan serasi dengan kaedah penggunaan gabungan tu kan. Dulu kalau sekarang kita tengok BB dengan MA banyak kan. Betul. Banyak indikator dah, 8 line kan berserabut. Dulu permulaan dulu saya guna hanya Bollinger Band dengan MA 5 high. Sebab saya fokus pada sell. Saya tak fokus pada buy langsung masa tu. Saya mencari pada downtrend. Boleh cikgu explain kenapa cikgu pilih untuk sell? Kenapa jiwa cikgu nak sell je waktu tu? Saya balik pada hukum alam lah. Kalau nak buat duit ni, kita kena jual. Kita kena menjual sesuatu in order untuk dapatkan duit. So maknanya, sebab tu saya pilih sell. Bila sell, duit masuk. Saya fikir benda yang kaedah saya ambil simple. Kalau buy ni, saya nak kena keluar duit dari poket saya kan. So saya fokus pada sell. Masa tu pula market kebanyakannya dalam downtrend, dollar sangat strong kan. 90-an 2000, tahun 2000. Saya mula memperkenalkan BBMA ni tahun 2008. Saya mula menganalisa kombinasi BB dengan MA bermula pada 2008, 2009. Lepas tu saya dah trade, dah buat duit, dah apa semua lah kan. Lebih kurang macam tu dah. Orang kata this teknik proven, can make money. Tapi you kena faham. Kena betul-betul faham cara dan kaedah penggunaan gabungan BB dengan MA. Lepas tu 2010, 11, 12 baru saya memperkenalkan pada orang ramai melalui grup-grup dalam muka buku. Cikgu tak lalui zaman cari gold forum? Ada zaman-zaman cari gold di forum tu, tapi saya kurang. Kurang aktif. Saya ni IT ni dia butakan ego sikit. Tak pandai kan kita. Orang kata pun nak masuk page itu, page ini, website itu, website ini tak berapa pandai. Jadi fokus saya macam mana mencari satu kaedah boleh saya bantu orang. Cara nak setting BB dengan MA ni pun kadang-kadang saya minta tolong anak saya. Kau tolong sekejap. Kan itu saya tak pintar itulah dengan IT masa zaman tu kan. Tapi sekarang masa berubah, pendekatan pemahaman tu ada. Alhamdulillah kita dah boleh, orang kata apa, boleh orang mengadaptasikan pada kan diri kita tu kan untuk mempertingkatkan kefahaman tu satu kita. Perlu belajar dari masa. Sekarang nak set MA tu dah boleh buat sendiri lah. Itu semua dah. Itu dah okey dah sekarang. Dah okey lah. Tapi cikgu, walaupun cikgu kata pada ketika itu kurang fasih IT, tapi cikgu boleh buat kajian cikgu untuk hasilkan BBMA ni. Tak tahu lah, daripada saya berbeza sikit pada orang lain. Simple je. Orang lain selalunya dia banyak pada buat backtest. Backtest kita tak tahu masa mana ada news. Betul. Pergerakan market tu kita tengok benda dah jadi. Kita tak tahu apa berlaku ketika news besar. Indikator-indikator tu bergerak arah mana, candle bergerak arah mana. So saya lebih kepada forward test. Saya menunggu sehari ke sehari, malam tak tidur berhari-hari, cuma take a nap sejam dua macam tu satu hari. Saya keep on continuation study tu berbulan-bulan menggunakan ekon demo yang beratus-ratus ekon demo kan. Sampai satu tahap tu ekon demo pun dah tak boleh MC dah. Buka lot besar macam mana pun tak MC dah. Sebab apa? Bila kita faham tentang konsep penggunaan indikator tu dan signal dan setup yang kita dah jumpa, bukalah lot size besar mana pun. So far alhamdulillah dia jadi macam tu kan. Kefahaman tu. Saya ingat kan disebabkan apa dah buat account demo unlimited, tapi sebabkan even account demo cikgu punya teknik tu menyebabkan dia boleh pergi lah cikgu maksudnya. Account demo selalu kalau dulu kita buka account demo dia automatically 1 juta. Kita tak mampu, betul tak? Kita tak mampu 1 million dulu.
kita tak mampu nak buka akaun satu. Saya dropkan semua tu, saya ambil 1,000 je. Sebenarnya kemampuan saya mungkin nak depo mungkin $1,000 pada masa tu. So maknanya saya stick pada akaun demo saya 1,000. Dari 1,000 tu saya menggunakan teknik ni. Sebenarnya untuk lebih berjaya dan lebih maju dalam trading ni, saya perkenalkan satu benda je. 3S. Sabar. Sabar dan sabar. Kesabaranlah yang membuatkan kita lebih, orang kata apa, mendapat entry ataupun setup yang berkualiti. Selalunya orang trader-trader kita ni lah yang saya kenal dulu ni, bila buka je account, duit masuk je tu nak entry je terus ada kan. Kajian tu tak ada. So maknanya sesuatu benda yang nak, orang kata apa, melangkah pada satu kejayaan, kajian tu perlu teliti, lebih mendalam. So di situ yang membuatkan kita lebih cepat berjaya, orang kata. So dia punya kunci dia kesabaran lah cikgu. 3S. Sabar. Tapi saya tahu cikgu awal tu dia jiwa muda. Berapa lama cikgu ambil untuk finally realise cikgu kena sabar? Ataupun daripada awal lagi cikgu dah nampak I need to sabar? Betul. Benda ni permulaan tu saya letak, orang kata apa, kajian dulu. Nombor 1. Bila ada kajian, saya membuat penelitian, observation, pergerakan forward test tu untuk beberapa bulan, di mana pattern pergerakan market ni sama. Dia berulang. Jadi siaran ulangan. Hanya yang berlaku perbezaan dia hanya time frame. Kadang-kadang dia berlaku struktur yang lengkap pada time frame 15 minit. Selepas 15 minit contohnya pergerakan tu lebih dominan pada time frame 1 jam. 1 jam juga membuat benda yang sama seperti di 15 minit. Itu yang perlunya kesabaran tu kata. Mula kita dah trade di 15 minit, complete struktur 15 minit, dia akan pergi kepada 1 jam, melengkapkan struktur 1 jam sama dengan struktur 15 minit. Lepas tu dia bertingkat pula. Dari 1 jam complete, dia pergi kepada 4 jam pula. Benda yang sama berulang. Itu yang perlu kesabaran. Kalau kata kita nak trade intraday, kita tengok 1 jam. Kalau kata kita nak trade sambung overnight, 1 hari 2 hari, kita tengok di 4 jam. Kalau kaki swing, tengoklah daily. Struktur sama tetap akan berulang sampai monthly. Maksudnya daripada the day, hari yang ketika cikgu dah develop teknik tu, all this setup yang cikgu nampak, sehingga hari ni masih muncul lagi dalam chart. Struktur BBMA di semua chart, di semua time frame, di semua market adalah sama. You boleh trade apa saja asalkan you faham BBMA punya struktur. Contoh Extreme TV wajib kan struktur dia tu. So maknanya semua sama, instrumen apa saja. Dulu saya trade euro. Masa era tahun 90-an euro tak ada. Kita ada Great Britain Pound lagi, GBP, USD. Euro tak ada. Yang ada German DAX, German Mark, kan? Habis tu Krone, Lira, Italian Lira, kan? So masa tu tak ada European Union lagi. Selepas era European Union, tak ada dah Deutsche Mark ke Swiss franc. Swiss franc ada kan? Ada. Masih yang lain-lain tu tak ada. Italian Lira ke French franc semua dah tak ada, semua jadi euro. So maknanya fokus pada euro lah dengan GBP. Tapi dalam keadaan sekarang bila BBMB ni dah lengkap, saya tengok, saya trade index. Sekarang cikgu trade index. Saya trade index US 100, German DAX, US 30 kan. Saya tengok semua tu struktur dia. Segala indikator yang kita guna tu dengan semua jenis instrumen, dia membentuk struktur yang sama. Itu yang saya kata uniknya BBMB ni. Dan satu lagi, BBMB ni gabungan indikator dia dengan time frame kan,
tak perlu tukar. Satu setting, sebenarnya kita tak perlu tukar, kita boleh tukar time frame tu, setting tu akan jadi benda yang sama. Simple je. Satu setting untuk semua time frame, semua instrumen dalam financial market. Asalkan ada indikator, BB dengan MA, lepas tu ada candle. Cukup. Tak perlu yang macam, okay, kalau time frame ni kena tukar MA tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Okay, sepanjang cikgu dah berkomuniti, dah mengajar, apa student cikgu trade guna BBMA kat pair paling eksotik yang cikgu pernah jumpa lah? Macam-macam. Semua eksotik, apa-apa saja kan. Dia orang bantai pair sampai Zimbabwe pair against dollar pun saya tengok dia orang trade. Masya Allah, saya kata pair yang saya tak pernah tengok. Gila saya kata. Maksud dia teknik cikgu tu boleh pakai kat dia semua. orang test. Memang tak ada. Saya ada group dulu student-student yang mana rapat dengan saya tahun awal 2000 macam tu kan. Dulu kan dia orang banyak test macam-macam pair. Tu yang dia orang feedback tu balik pada saya. Kan? Semua sama je dia cakap. Benda tu berlaku semua structure yang sama dia kata. Apa pair tak kisah. Sebab tu saya kata try. Kan, cuba sebelum nak try faham dulu. Masuk kelas. Itu betul. Okay, cikgu, saya nak macam nak bertanya jugalah dekat cikgu, sebab saya ada jumpa beberapa individu ataupun educator yang lain lah yang beranggapan kita dalam financial market ni cikgu sebenarnya ada fasa juga. Contohnya macam dulu zaman 9/11, lepas tu bila perubahan kepada zaman Obama, lepas tu pada Trump, pada COVID, dan diorang kata teknik tu kena setting ikut every fasa ni. Maksud dia kalau dulu kita buat zaman Trump dulu dia kena, tapi bila dah COVID kan guna teknik sama dia tak jadi, dia lari sikit. Adakah cikgu bersetuju untuk perkara tu? Dia bergantung pada teknik. Kalau pada BBMA saya develop that system. Maknanya saya tahu saya melalui zaman fasa tahun awal tahun 2008 sampai sekarang tak pernah tukar pun. MA5 dan MA10 tetap MA5 MA10. Steady. Itu saja kan. Dan benda itu berlaku berulang kali dan sepanjang masa dan di setiap time frame. So tak perlu pun tukar. Zaman COVID, masa break sekejap kan, kita ada gap sekejap kan masa zaman COVID. Lockdown tu kan. Orang dah bebas sekejap kan. Penuh office saya hari-hari orang datang belajar. Orang datang belajar BBMA. Dan masa tu pula orang kata apa, non-stop. Di kalangan profesional yang pernah kerja gaji puluh-puluh ribu tiba-tiba hilang pekerjaan kan. So dia orang datang masa tu untuk belajar. Dia kata it's too late lah. But never too late. Benda ni boleh pakai sampai bila-bila. But if you learn now in order to get things tomorrow immediately, it's too late lah. Macam tu maksud saya kan. It won't happen in one night. It takes you a longer time kan in order to success. So BBMA pun orang nak kenal pun it takes more than 5-10 years kan. So sekarang okay, alhamdulillah diterima ramai, diterima pakai sampai ke luar-luar negara kan. Masih yang minta personal coaching melalui online pun ada lagi. Ada lagi. Masih tak berhenti orang kata. Itulah ceritaku. Cerita dia macam mana jadi legend. Legend itu hanya sekadar perkataan. Dia macam tu cikgu. Okay. Okay, on average cikgu, kalau orang yang orang kata zero pasal BBMA, nak get into BBMA, daripada cikgu punya experience, selalunya take berapa tahun untuk dia betul-betul grasp? Dia bukan masalah berapa tahun. Masalah how determined you are. Faham tak? So you nak benda tu faham dengan kadar yang macam mana? You nak santai-santai? You nak benda yang betul-betul you nak memerlukan benda ini untuk membantu you? So maknanya you kena usaha lebih lah. So maknanya orang kata apa, kena rajin mengkaji. Saya nak developkan sistem BBMA ni, saya berada depan skrin kadang-kadang sampai 15-20 jam. Every day, bukan satu hari. Almost every day. Even though now pun saya masih mengkaji BBMA. Sebab tu tercetusnya BBMA 2 level. Pertama peringkat basic,
Yang kelas selalunya kita buat kelas-kelas melalui sponsor kan. Macam Itu dua yang umum lah. yang umum, yang terbuka. Lepas tu setahun sekali saya buat kelas yang lebih intensif, iaitu kelas intermediate 2 hari. So hanya setahun sekali di awal September. Saya nak developkan supaya orang yang datang ke kelas intermediate ni dia betul-betul mantap memahami tentang basic. Untuk memahami tentang basic ni lebih cepat, you kena usaha lebih lah. Takkan you masuk kelas hari ni besok dia terus jadi pandai. Tak mungkin. Betul tak? So dia tak ada orang kata jumlah tempoh lah. It's all about berapa banyak effort yang kita letak untuk faham. Betul. Effort tu yang penting. Satu lagi saya tengok setengah orang dia belajar sekejap. Usaha tu kurang, pengkajian tu kurang, kan? Lepas tu dia rasa give up, dia pergi teknik ni pula. Sama juga, benda tu berulang. Dia banyak teknik tapi trek ke laut. Sebab apa? Kefahaman tu masih belum jelas. Kita boleh menguasai satu-satu teknik, jadi kita lompat. Jadi benda tu jadi kacau bilau, kan? Simple je dalam dunia ni. Masuk universiti nak dapat degree pun 4 tahun. Betul. Lepas dapat degree, keluar degree belum tentu dapat kerja. You belajar BBMA, contohlah BBMA, belajar 6 bulan betul-betul. Saya bagi masa maksimum selalu 6 bulan you dah pandai. Tapi you kena usaha lebih. You dah boleh buka satu bisnes sendiri. Apa yang saya masukkan dengan bisnes? Kita punya account sendirilah. That is your own business. You jagalah. Tak perlu orang kata inventory yang besar, yang banyak. Betul tak? So cuma you perlu deposit sebesar $10 pun setengah broker bagi. Saya zaman era saya tahun 90-an, minimum to open account is $5,000 USD. Okay, you dengar betul-betul perbezaan dulu dan sekarang. Okay. MT4 tak ada, MT5 tak ada. Yang ada Reuters. Reuters tu bukan agensi media. Ya, dia ada dia punya satu, ya, bank, kebanyakan bank dia banyak pakai Reuters. So kita trade direct dengan bank semua kan. So di situ ada figure, Cak tak ada. Kena lukis sendiri. Lukis lagi. So di situ you kena ingat betul-betul. To open account minimum $5,000 USD. Okay? Kalau sekarang 5 digit decimal, dulu 4. Okay. Okay? To open account minimum lot is $1, 1.0. Tak kira apa peh. Sekarang 0.01. Okay? Tu biasa dia. Dan minimum lot size 1.0 tu is $1,000. Day trade dia panggil. So maknanya selepas pukul 12 malam midnight, kalau you nak hold you punya position, you kena ada minimum $2,000 untuk survive ke next day. untuk overnight you punya position yang you hold. Sekarang tak ada. Kalau dulu nak order, kena paging hotline, nak kena punch docket. Sekarang ujung jari klik. So much different. Itu pun dia orang tak boleh buat duit lagi. Saya pun tak faham. Dah mudah macam tu pun tak boleh buat lagi. Sangat jauh berbeza dan sangat mudah. Dulu kita orang okey je. mungkin cikgu waktu tu ada masa in between proses tu masih boleh berfikir dengan tenang kan. Sekarang macam macam tu. Dia satu je. 3S tak ada. Dan satu lagi, dalam perjalanan entry ni selalunya kita orang sekarang ni kehidupan ekonomi tertekan kan. So maknanya semua nak cepat. Betul. Bila nak cepat, semua tak jadi. Apa saja kerja kalau kita nak buat cepat tanpa ilmu, susah nak jadi. Sangat sukar. Dalam perjalanan trading ni pula involve emosinya. Dan lepas tu sampai ke 1 minit dia orang tengok. Kita orang dulu daily candle, day by day. So maknanya perjalanan market tu kita nampak untuk jarak
jauh mencari entry kan, dan kita start holding position. Sekarang ni masuk di 1 minit, masuk di 5 minit. Structure 5 minit dengan 1 minit sangat jauh berbeza, cepat dia. Kan? Itu sebabnya sekarang ni kalau orang kata apa, masuk ataupun entry, lepas tu dia cepat je nak TP. Sebab apa? Dia akan nampak pergerakan tu akan berlaku balik pusingan. Tapi kalau tengok contoh paling kecil time frame kita ambil sebagai 4 jam kata, so makna perjalanan tu perjalanan 4 jam, maka perjalanan tu pergerakan yang besar. Kalau tengok 1 minit sekejap je, 10 candle 1 minit, lepas tu market turun buat new low, you buy ni, you tak clear position kan. Terlalu cepat. So saya nasihatkan satu je, minimum time frame nak tengok untuk satu-satu pergerakan, tengoklah di daily dulu. Baru kita akan tahu perjalanan tu adalah perjalanan time frame mana untuk nak pergi mencari destinasi yang mana. Time frame 4 jam ke, daily ke kan. So tengok daily dulu setiap hari. Untuk dapatkan dia punya gambaran untuk pergerakan hari tu. Structure market. Yang saya panggil structure market. Tapi tadi cikgu cakap zaman tu nak entry minimum 1 lot. Lepas tu minimum deposit $5,000. Tapi pada ketika itu dah ada leverage je cikgu. Dia standard leverage je 100 je. 100. Sekarang 3,000. 5 cikgu. Saya jumpa ada 5,000. Ada yang 5,000. Ada juga 5,000. Buka $5 pun dah boleh trade. Betul. So itulah dia guys, sedikit sebanyak gambaran macam mana nak trade pada sebelum tahun 2000 lagi. Era 90-an. Saya tak boleh bayang lah cikgu, ramai-ramai trader lepak kat office dekat KL sebab nak entry kan. Beratur macam mana kalau zaman sekarang. Tapi alhamdulillah teknologi dah makin maju, makin mudah untuk kita lakukan trading and jana pendapatan. Saya nak tanya juga, selalunya ramai bila bercerita tentang trading yang veteran kan, diorang selalu paling awal pun saya akan tanya zaman recession ekonomi 2008. Tapi sebab cikgu dah get into financial invest era 90-an, saya nak tanya cikgu, zaman 9/11 gambaran suasana pasaran orang kata financial instrument ni macam mana cikgu? Okey, zaman 9/11 ni, zaman 9/11 di mana US huru-hara. So maknanya kalau kata US huru-hara masa tu, kita tak payah fokus pada dolar. Santai. Kita fokus pada euro, JPY, GJ kan, AJ ke mana-mana pair. Sebab kita tahu dah dolar masa tu tak stable, tengah kecoh kan. So sama juga dengan masa zaman kita orang 90-an tu. Awal 90-an. Ekonomi recession Asia tu kan? Bukan. Bukan. Semasa Iraq diserang. Crashing, macam-macam crashing masa tu. Masa itulah Switzerland, Credit Suisse, devaluation dia punya currency dah terlalu mahal sampai satu malam sampai 6,000, 7,000 pip. So sangat berbeza. So stay out. Saya pendekatan saya senang saja dalam trading. Kalau satu-satu currency atau satu-satu negara tu yang melibatkan ekonomi yang tidak menentu, tinggalkan dia. Banyak lagi, 72 pair duk ada. Pilih je lah. Agak-agak tak okey, tengok je lah index. Gold macam sekarang, everyday all time high. Index semalam US 30 all time high. German DAX all time high. Nasdaq pun dah pergi all time high. So maknanya dalam masa tu continuation market kita tahu mana yang strong. So kita fokus pada benda tu. Jangan kita saya dulu memang fokus pada satu currency tu je. Zaman dulu. So maknanya kalau masa hari tu currency tu tak ada signal, tak ada setup, tak ada pergerakan, maknanya dapur tak berasap. Tak ada income. So bila kita buat pemilihan melihat lebih banyak currency, maknanya kita tahu tambah-tambah lagi dengan BBMA. Bila kita nampak structure di time frame yang berbeza pada pair
pair yang berbeza, maknanya kita dah boleh ambil opportunity dah. So tak payahlah aku trade gold dah all time high. Bila-bila pun kalau dia nak crash, dia boleh crash, kan? So kita tengok pair lain, macam Bitcoin naik sampai berapa puluh ribu, 70, 80 ribu kan. Yang waktu previous all time high Ya, 80, 70 lebih. Kena kat 80. sekali dia crash 20 lebih terus pergi. 20, 30 lebih. Cikgu trade crypto ke cikgu? Trade juga. Tapi kebanyakan saya buat analisa untuk grup basic yang ada. Saya banyak buat analisa untuk dia orang dah. Itulah. Cikgu ni pure financial instrument trader. Semua layan tu. Layan semua. Alright cikgu. Saya nak tanya transition cikgu. Macam mana cikgu membuka boleh minum dulu cikgu. Tak apa. Macam mana cikgu terbuka hati untuk start jadi educator? Pada asalnya cikgu seorang trader dan hati cikgu tu macam saya nak try jadi educator. Boleh cikgu cerita sikit transition tu? Okey, dia macam ni. Bila saya memperkenalkan BBMA di era tahun 2010, 11, 12 tu, macam dalam video tadi tu kan, di kedai kawan saya, di mana kedai itu tempat saya lepak dan bersembunyi daripada orang, sebab dia terpencil sikit dan ke belakang kan. Jadi orang susah nak cari saya. Lepas tu kebetulan adalah orang-orang yang masa tu di Senawang tu yang tahu, dia orang mula lepak. Dia orang tahu lokasi cikgu kat mana. Dia tahu saya punya lokasi, dia orang tangkap saya kat situ. So lepas tu setiap ujung minggu hari Sabtu tu dikerumuni. Sampai dari KL, dari Rawang, rata-rata orang datang, dari Melaka. Setiap hari Sabtu malam minggu dah jadi pot lah kat situ. Jadi mana kedai tu dari kedai buruk sampai setiap dia sampai dia boleh pasang internet untuk penggunaan. Di setiap tiang semua dia bawa plug. Sebab yang datang tu kadang-kadang sampai 50-60 orang satu malam kedai tu. So maknanya di situ saya mula bercerita kaedah BBMA sampai kurang lebih 3 tahun 4 tahun di kedai Tom Yam je pun. Lepas tu ada satu orang, kita ni sejarah kan. Sejarah permulaan kita nak adakan kelas. Okey. Di Senawang tu ada satu hotel tu pun baru siap. Dia ada satu ruang macam seminar hall lah. Seminar hall. Hotel shop pula biasa je. Okey. Ada satu orang tu cikgu yang datang belajar tu. Cikgu sekolah. Okay. Dia datang belajar. Tu dia kata kat saya, "Abang Umar, saya ada tengok ada satu hotel ni. Dia ada hall, kita boleh sewa je. Satu malam dalam 2 jam 3 jam bayar dalam RM100." Dia kata. "Tak apa, saya bayar." Malam tu juga yang jadi cerita, malam itu juga daripada Charlie Tom Yum semua pindah pergi ke situ. Jadi terus jadi kelas. Itulah kelas saya yang pertama. Punya ramai yang datang malam tu duduk bersila dekat dalam hotel. Dalam hotel hall tu. Duduk bersila dan kursi meja dah tak cukup. So dia orang tarik semua kursi meja, duduk bersila. Saya mula bercerita tentang BBMB satu. Situlah permulaan. Waktu tu memang dekat Malaysia tak well known lah forex seminar ke kelas, tak ada. Boleh kata yang terawal lah cikgu. Antara yang terawal dan tersembunyi. Hotel tu masih ada ke cikgu? Ada, insyaAllah. Steady. Lama dah. Saya pun dah pindah dari Senawang mari duduk Bangi dah 7-8 tahun dah kan. Jadi dah lama tak nak pergi situ. Mungkin boleh buat reunion cikgu Mak Ali batch pertama. Dan setiap minggu tu kawan-kawan otai-otai, cikgu-cikgu otai kita kan. Cikgu Mansur Safari, CMS, Cikgu Bahar, Cikgu Zul. Tiap-tiap minggu memang lepak dengan saya di sana belajar BBMA. So sama-sama kita share lah. Sampai sekarang kita masih berkawan, tak ada masalah. Masing-masing berjalan dengan teknik masing-masing. Yang pentingnya matlamat kita, sumbangan apa yang boleh kita bagi untuk menjayakan orang lain. Matlamat saya satu rumah, satu ATM. Fokus saya itu, moto saya, wawasan saya supaya
orang tidak kebergantungan dengan orang lain. So dia fokus apa yang dia boleh buat untuk kehidupan dia dan keluarga dia. Itu yang penting. Tak perlu nak berharap hari-hari 8 jam kena jualkan masa kita untuk orang lain yang menjadi orang kata apa, menjalankan bisnes kan. So di samping itu pun kita boleh buat secara sendiri. Okay? Itulah motivasi cikgu Itulah sebagai matlamat educator. saya. Sehingga hari ni cikgu tak Sehingga berubah. hari ini tak berubah. Steady. So saya rasa eloklah saya mewakili orang kata community Forex Malaysia nak ucapkan cikgu terima kasih atas sumbangan cikgu bertahun-tahun lamanya melopori education untuk financial instrument trading di Malaysia. Dan kalau kita faham daripada cerita cikgu tadi tu, saya rasa kalau kita ambil essence dia, itulah sebenarnya education yang orang kata the real education. Tak pantas, tak apa orang kata entry buta, faham betul-betul. It's all about effort. So kalau kita kembali kepada essence ni, insyaAllah kita boleh sama-sama berjaya. Sebab apa cikgu? Kita lately banyak sangat nampak orang kata education yang tak, orang kata tak sebenar, orang kata membabi buta seperti berjudi dalam trading ni, yang akhirnya memburukkan nama industri. So kami di CTC FM memang committed lah untuk memerangi this kind of image yang dikenalkan ataupun diletakkan kepada kita punya community. Jadi cikgu, thank you and steady. Jadi cikgu, selepas tu moving forward, apa lagi perubahan-perubahan yang cikgu lakukan, especially in terms of education? Okay, sampai satu tahap di mana saya buat kelas di Bangi Gateway. Sebelah tu ada hotel, okay. Bangi Gateway, mana ada 1-2 sponsor Forex House ni, brokerage house, di mana penglibatan yang datang untuk belajar tu melebihi 300 orang. Ballroom full 300, melebihi 300 orang untuk kelas. Jadi saya rasa broker memang seronok, tapi saya tak seronok. Sebab apa? Penyampaian saya dari kelas yang 50 atau 100 orang dengan 300 orang tu sangat berbeza. Jadi saya tak boleh turun untuk melihat, orang kata apa, menunjuk pada orang yang tak clear tentang setting dia ke dekat PC dia, kat komputer ke laptop kan. So masa tu saya rasa ini bukan cara nak mengajar kata, ini nak cari populariti bila ramai. Jiwa saya nak tengok orang yang saya didik, orang yang saya bimbing dia berjaya. Itu saja. Tapi kalau dah ramai-ramai ni jadi popular, tak berhenti orang ambil gambar. Betul. Itu secondary pada saya, letak tepi. Yang penting penyampaian saya boleh diterima pakai dan boleh diguna pakai oleh seorang trader dan menjadi manfaat tu berterusan dan berpanjangan kan. Itu matlamat saya. Lepas tu perjalanan dari masa ke semasa, di approach by marketer kan, marketing people, buat kelas, mula diperkenalkan dia sesi kelas yang berbayar kan, adalah untuk beberapa ketika, sehinggalah satu masa tu, tahun saya masih ingat 2018 saya di approach oleh Malaysian Association Technical Analysis. Dan di dalam kelas, salah satu kelas di Bangi Gateway tu, dia melantik saya sebagai advisor dan disaksikan oleh 300 orang lebih. So maknanya itu dah Allah Ta'ala punya kerja. Dia yang angkat, bukan saya yang minta. Saya pun tak tahu, secara surprise dia orang datang mengatakan kami melantik sebagai advisor untuk Mata. Dan 2018 juga dia minta saya mewakili Malaysia sebagai speaker penceramah di pentas dunia, International Federation Technical Analysis, di mana owner of Bollinger Band sendiri yang sama pentas dengan saya itu John Bollinger, orang yang mencipta indikator Bollinger Band tu bersama saya di pentas yang sama pada, ingat lagi, 27 hari bulan 10 2018, itu hari jadi saya.
Saya sebagai speaker pada hari jadi saya. My own birthday 2008. Itu langkah pertama ke era international. So banyak lagi lah. Persidangan tu 3 hari. So maknanya setiap presenter dia bagi masa antara 15 minit ke 20 minit untuk memperkenalkan BBMA. Itu maknanya BBMA dah mula melangkah kepada BBMA World dah. Lepas tu next year tu 2019 FTAA Federations of Technical Analysis of China jemput saya di Shanghai untuk present. Lepas tu IFTA sendiri sekali lagi jemput saya kan represent untuk Malaysia juga di Cairo, Egypt kan, sebagai speaker lah. Speaker. Berkongsi cikgu punya Kita memperkenalkan lagi teknik BBMA ni di arena antarabangsa lah. Lepas tu saya pun dah slow down. Tapi cikgu dah mendunia tu. Dia dah jadi BBMAW World. InsyaAllah. Cikgu boleh cerita sikit waktu pertemuan cikgu dengan pengasas Bollinger Band tu, macam mana dia interact dengan cikgu? Dia ada tanya, you guna I punya indicator? Dia biasa, dia very cool man and relax kan. So maknanya kita sembang biasa je. So dia kata, dia sendiri pun tak boleh fikir macam mana saya boleh mengolahkan menggunakan ni dengan indikator lain kan. So maknanya dia mengajar cara dia menggunakan BB saja. Saya menggunakan BB digabung dengan MA mendapat satu struktur yang lain. Tapi penggunaan BB itu sama juga. Tak ada berbeza pun. Cuma pendekatan kita menggunakan BBMA itu mendapat signal, setup, struktur dan entry yang lebih tajam. Itu saja yang saya cerita dekat dia kan. So dia happy, saya pun happy. So saya pun thank you very much to him develop this BBMA kan. Itu saja yang perkenalkan. Selepas cikgu mendapat perhatian, boleh kata community global lah, adakah cikgu ada dapat approach daripada entiti-entiti yang macam nak ajak cikgu trade bersama dengan broker diorang ke, contoh lah yang luar daripada Malaysia? Ada, saya bawa broker tu sampai dari broker tu tak ada apa datang Malaysia. Tak ada apa, sistem pun ke laut. Nak register pun punyalah susah. Sampai 5 tahun saya bawa dia going to the one of the top of the world punya broker kan. Dulu you tahu lah, orang lama tahu broker yang kalau kata Omali BBMA dengan which broker, Omali this broker, Omali lah. Saya tak nak lah hebohkan nama tu kan. Korang faham ke? Tak faham. So yang mana yang dah lama trade tu memang dia orang tahu broker mana kan. So okey je. So maknanya kita develop satu-satu tu, dan dia juga approach kita memperkembangkan ataupun menaikkan nama dia di Asia. Yang dulu tak terkenal di Asia. Dia hanya di Cyprus dengan di Russia je. So sekarang everywhere dia dah kenal. Okey lah. Sekarang saya move on dengan lain-lain broker, yang lain-lain sponsor yang dah ada kan. So macam akan ada pada 2 November ni ada kelas 2 basic. 2 November, yes. Kita akan ada kelas basic lagi, insyaAllah. Korang stay tune. Di akhir segmen ni, saya rasa kita pindahkan ke akhir segmen. Kita akan ada sedikit penerangan lah daripada wakil untuk event seminar tersebut sendiri, untuk bercerita sedikit sebanyak tentang apa yang korang boleh dapat daripada event 2 November ni nanti. Tapi di masa yang kita ada sikit lagi, eloklah kalau kita teruskan untuk mendengar cerita daripada Cikgu Omar sendiri. So Cikgu, moving on, fasa post-COVID, kita nampak of course cikgu dah lama, perubahan era demi era. Macam mana cikgu stay relevant sehingga ke hari ni, walaupun dah bermacam-macam sifu lah cikgu yang muncul kat Malaysia? Saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu benda tu. Apa yang saya nampak, BBMA ni kekal sepanjang zaman. Asalkan ada BB, ada MA, ada candle, struktur tu akan tetap berlaku kerana perjalanan market mengikut candle. Maka akan terbentuk struktur. So maknanya sebab tu orang tanya relevan ke tak.
saya kata so far saya boleh buat duit lagi dan structure tu tak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan ramai yang bertukar daripada orang biasa menjadi jutawan dalam senyap dan datang approach jumpa saya bercerita terima kasih banyak kan melalui BBMA. Income tu susah nak cakap lah. Saya tengok akaun dia orang tu saya tahu kan. So itulah perbezaan dia. Dulu, kini, sekarang dan akan datang selagi pergerakan market menggunakan candlestick boleh di-relate dengan BB dengan MA, maka structure BBMA itu akan kekal. Itu yang saya nampak sekarang ni. Sampai bila-bila. So cikgu tak perlu lah nak buat marketing murahan kan. Macam nak cakap confirm jutawan kan. Dia macam kalau you betul-betul nak faham, you sendiri datang belajar. Betul tak cikgu? Betul. Yang cikgu tak ke mana-mana, cikgu still educator steady. Saya lebih fokus kepada memberi ilmu. Kalau broker-broker yang datang ni, saya nak you buat macam ni, ada KPI yang you boleh belah. Saya tak fokus benda tu. Saya tak fokus pun pada affiliate link ni semua. Yang saya fokus berapa ramai orang mengukur macam ni lah. Untuk mengukurkan suksesnya seseorang guru tu, berapa ramai yang dia develop online boleh sukses. Bukan dia seorang je sukses. Kalau dia seorang jadi jutawan, orang lain tak jadi jutawan, masih struggle nak trade tu tak sukses nama dia. Dia saja yang sukses. Tapi dengan kita satu orang boleh develop seberapa ramai yang sukses di belakang kita, maknanya itulah yang dikatakan sukses. Betul. So membawa seberapa ramai yang boleh menjadi trader-trader yang lebih bermutu dan berkualiti tinggi. Itu yang mustahaknya. Kan? Itulah cikgu punya goal. Itulah goal saya. Setiap orang ada rumah, ada ATM sendiri dah lebih daripada cukup. Satu rumah, satu keluarga, satu ATM. Dia kata, Akif kata, Boboy, tanya cikgu umur berapa? Nampak awet muda, guys. Cikgu umur 21 tahun. Ya. Baru nak masuk 21 tahun. Guys, itu dia. Terima kasih cikgu. Saya susah nak faham SNR SND, tapi boleh faham BBMA, kata Amin. So congrats Amin. Semoga terus sukses lah dengan BBMA dan dalam dunia trading. So cikgu, kita dah sampai ke penghujung segmen. Di hujung-hujung ni saya ada beberapa lagi soalan. Elok kalau kita squeeze juga. Apa cikgu punya goal, harapan ataupun misi cikgu yang cikgu nak achieve untuk masa akan datang? Okey, macam saya cakap tadilah. Harapan saya trader-trader kita di tanah air dan di juga Nusantara, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina, di Nusantara ni akan dikenali di mata dunia dengan teknik ataupun sebagai seorang trader yang orang kata trader yang berkualiti tinggi. So kita jangan orang kata apa tengok terlalu mengagung-agungkan negara-negara lain, negara-negara barat macam sana kan yang dia cerita teknik itu teknik ini, tapi quality trading tu yang saya nak. Harapan saya trader kita Nusantara ni terkenal dengan trading ataupun sebagai seorang trader yang berkualiti tinggi. Okey, dan harapan saya juga satu rumah satu ATM tercapai. Itu yang saya impikan. So maknanya kita tidak menyusahkan orang lain dalam kehidupan harian kita. Kita tahu mana yang kita nak selesaikan kiranya ada masalah apa-apa yang berbangkit. Itu yang penting. Yes, semua boleh solve issue tentang kehidupan saya tu sendiri menggunakan cara faham trading dan pendapatan daripada trading. Yes. And akhir sekali cikgu, any tips atau nasihat kepada mereka especially yang baru nak get into trading? Okay, untuk newbies, saya nasihatkan satu, persediaan dalam sesuatu perkara tu sangat penting. Contoh dalam trading, kita buat persediaan kefahaman tentang satu-satu kaedah. Tak kisahlah teknik apa sekalipun, bila belajar biarlah sampai penghujung. So maknanya bila kita betul-betul faham tentang satu-satu kaedah atau teknik, maka kita dah boleh trade dengan selesa. Jangan lompat-lompat. Dan satu lagi, jangan
nak cepat kaya. Depo 100 dengan harapan besok nak jadi 1 juta, tak mungkin. Itu development knowledge pada diri sendiri, itu yang sangat penting. So maka kalau nak berjaya dan terus berjaya, maka rajin-rajin membuat orang kata apa, analisa dan mengulang kaji apa yang kita belajar. Dan juga para newbie, saya berassociate dengan beberapa brokerage house untuk tahun ni dan mungkin sampai tahun depan. Kita akan adakan siri jelajah Malaysia kelas basic. So yang mana berkelapangan bila kita ada art poster tu, sila buat persediaan. Itu permulaan dalam trading. Kalau tak ada ilmu, apa pun tak jadi. Yang penting ilmu. Okay? Yang paling penting nak gerak untuk pergi menuntut ilmu, cikgu. Dia nak gerak tu bila kita ada desire dalam diri kita, kan? Kita nak ke kita tak nak? Nak berjaya ke nak tengok orang berjaya? Kalau kita nak berjaya, maka kita sendiri yang kena berusaha. Orang berjaya sebab dia yang berusaha. So kalau kita tengok orang berjaya, kita boleh duduk dan tengok. Okay? So itu guys, kata-kata yang cukup mendalam, especially kepada mereka yang baru nak get into trading. Saya believe a lot of our audience dekat CTC FM pun memang masih lagi mencari-cari. Itu diorang search Forex kat YouTube, tu nampak CTC FM. So itulah dia guys, kata-kata yang cukup padat untuk korang. Kalau masih lagi tercari-cari rentak, bila nak start, ini dia kata-kata daripada Cikgu Omar Ali sendiri untuk bergerak dan cari ilmu guys. InsyaAllah boleh follow Cikgu Omar Ali dekat Facebook untuk dapatkan semua information berkenaan dengan seminar-seminar yang akan datang dan sebagainya. So you guys ada that opportunity untuk bersama dengan cikgu untuk menuntut ilmu. So any last word cikgu? Betul-betul kata terakhir, shout out ke, ucapan ke yang cikgu nak berikan? Silakan. Saya yang terakhir selalunya saya akan jawab kata satu je. Segala yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kekurangan adalah daripada saya sendiri. Sebab saya hanya insan biasa. Mantap cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak CTC FM. Yes, terbaik. Terima kasih juga pada cikgu kerana sudi hadir ke CTC FM untuk kita dengarkan kisah kehidupan cikgu. Jadi you guys, thank you juga for tuning in. Tapi sebelum kita tamatkan episod kali ini, kita akan jemput saudara Aman untuk sertai kita punya live stream untuk bercerita tentang event 2 November ni. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan panggil Aman sebentar. So you guys boleh say goodbye kepada Cikgu Omar Ali. Thank you cikgu atas perkongsian pada hari ini. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Okay. Alright guys, thank you for still tuning in. Hari ni saya bawakan BDM paling kacak di Malaysia, saudara Aman Nordin. Assalamualaikum Aman, apa khabar? Waalaikumsalam boy. Terima kasih. Aman, saya dimaklumkan untuk 2 November ni event seminar bersama dengan Cikgu Omar Ali yang dibawakan khas oleh FXGT. Of course recommended broker bersama dengan CTC FM juga. Kita memang excited any event yang FXGT bawakan, dan saya amat berbangga bila dapat tahu FXGT sudi nak buat event dengan Cikgu Omar Ali. Mungkin Aman boleh cerita sedikit sebanyak tentang FXGT ataupun event yang akan berlaku pada 2 November ni. Silakan Aman. Hai semua. So saya Aman Nordin. Boleh panggil saya Aman. Kita di FXGT ni kita akan buat seminar bersama Cikgu Omar Ali pada 2 hari bulan nanti di Bangi. So korang semua bolehlah contact dia untuk join and kita jumpa di sana. Yeah. So boleh cerita sikit je Man, apa best tentang FXGT? FXGT, okay, buat masa ni untuk minggu depan kita ada launch kita punya 100% welcome bonus untuk sepanjang minggu depan pada Isnin sampai Jumaat. So setiap deposit yang kali pertama dibuat di FXGT akan dapat 100%. So selepas tu kita juga ada loyalty untuk deposit kali kedua 25% dan seterusnya sehinggalah
bila-bila punya deposit tetap dapat bonus di FXGT. Yes, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang FXGT, bolehlah layari fxgt.asia Aman. Ya, betul. Memang segala information ada dekat situ. Jadi thank you Aman. So kita akan kembali bersama dengan Cikgu Omar untuk sebentar lagi kita tambah sedikit lagi information bersama dengan Cikgu Omar Ali. Thank you Man. Thank you so much. Alright cikgu, kita kembali untuk sedikit lagi information. Okey, seperti mana yang kita ketahui, poster dah naik banyak kali dalam kita punya semua media. So maknanya 2 hari bulan ini untuk lebih keterangan yang lebih lanjut, maknanya hari ini saya memperkenalkan gabungan saya dengan broker FXGT secara terus menerus. So maknanya apa saja kelas dengan FXGT lepas ini kami adalah associate partner lah, contohnya sebagai affiliator, sebagai orang kata apa educator kepada FXGT secara official. So untuk kelas pada 2 hari bulan November ini, saya sarankan semua warga trader di Lembah Kelang ataupun di seluruh Malaysia, sila datang beramai-ramai untuk memenuhi, orang kata apa, mempelajari ataupun mendalami lagi ilmu BBMA bersama FXGT. So tempat disediakan, makan juga disediakan, orang kata apa, lagi satu, akaun-akaun berbagai bentuk jenis akaun yang anda nak register. Maknanya register serendah $50. Ada goodies disediakan dan berbagai bentuk akaun, berbagai jenis orang kata apa, goodies yang berbeza. So maknanya kalau ada yang depo 100, goodies dia berbeza. Kalau 200 berbeza. Ada lagi disediakan untuk deposit yang sekian banyak, kita akan dinner bersama dengan Omar Ali. Jangan lepaskan peluang. Saya ni jarang sangat nak pergi dinner ataupun nak pergi dulu orang kata mengetir kan. Sangat jarang. Tapi disebabkan associate saya bersama dengan FXGT, maka saya meluangkan masa saya untuk trader-trader yang mana mengikut syarat-syarat tertentu dengan depo-depo yang tertentu. So kita dengan rendah hati bersedia untuk dinner bersama. Jangan risau. Kita akan ada di tempat orang kata apa yang lebih selesa untuk bercerita. Kalau di kelas kita belajar, ini masa dinner ambil kesempatan untuk kita bercerita tentang jauh lebih mendalam tentang BBMA, tentang trading, tentang pengalaman. Okey? So jangan lepaskan peluang. InsyaAllah 2 hari bulan kita akan adakan secara offline kelas di Bangi di Bangi Avenue, dekat-dekat dengan office BBMA. Semua information boleh dapatkan dekat Facebook page Cikgu Omar Ali. Dan semua social media Cikgu Omar Ali lah. Semua social media saya ada. Sebarang pertanyaan untuk registration boleh contact terus dengan admin BBMA, iaitu BBMA registration, ataupun boleh terus contact dengan BDM Cik Aman kita tadi. So untuk mudahkan segala pendaftaran ataupun sebarang pertanyaan. Alright. Jangan PM Omar Ali. Kan tak terjawab. Dia bukan tak jawab, dia nak jawab pun dia tak tahu, dia cuma mengajar. And guys, CTC FM juga akan berada di event tersebut untuk kita sama-sama meriahkan. So kalau korang ada, mungkin korang juga berpeluang untuk muncul dalam social media platform kita bersama konten-konten CTC FM. Jadi thank you Cikgu Omar Ali kerana sudi meluangkan masa untuk segmen Inilah Cerita kepada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi the next time Cikgu. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada FXGT untuk bersedia membantu untuk orang kata mewawarkan kita dalam kelas-kelas yang akan datang. So insyaAllah kita akan jumpa pada 2 hari bulan ni. Sama-samalah kita berusaha untuk mempertingkatkan ilmu kefahaman kita dalam bidang trading. InsyaAllah. InsyaAllah.
Alright. So see you there guys. Jangan lupa untuk register dan kita berjumpa bersama dengan Cikgu Amalia. Assalamualaikum. Thank you for tuning in. Take care and selamat berhujung minggu. Goodbye.